Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin wa ja'alahu qudwatan lin nasi ajma'in. Hudan wa bushra lil muttaqin wallazi bimahabbatihi yatimmul iman wal ihsan wa murafaqatihi fi a'lal jinan walaula syafa'atihi lahalakal insan. Wassalatu wassalamu ala khairil awwalina wal akhirin wa imamil mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala qarabatihi wa ahli baitihi at-tayyibin wat-tahirin wa ala ashabihi al-muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang bermaksud demi sesungguhnya telah memberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas segala hamba-Nya yang beriman, tak kala diutuskan ke atas mereka itu akan seorang rasul yang dilantik daripada kalangan mereka itu sendiri, yang membaca ke atas mereka itu akan ayat-ayat Tuhannya, yang menyucikan akan hati-hati mereka itu daripada kegelapan kufur dan nifak, yang mengajar akan mereka itu akan adab-adab dan akhlak-akhlak yang karimah, sehingga bangkit mereka itu menjadi umat yang terpuji. Walaupun sebelum daripada kedatangan Rasul yang tersebut, mereka berada di tepi-tepi jurang kebinasaan dari kerana kekufuran dan derhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pelajar-pelajar rasanya boleh tahan lagi. Boleh tahan lagi insya-Allah. Kalau tak nak jawab, nak berhenti dah ni. Boleh bertahan ataupun tak boleh bertahan? Kita alhamdulillah berhimpun di bawah teduhan, di bawah tiupan angin yang semula jadi dan angin yang dijadikan. Berada di bawah lantai-lantai yang begitu nyaman, suasana yang begitu indah. Kita tidak dilempari dengan najis batu, kayu dan sebagainya. Tidak seumpama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang berhimpun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai gangguan, berbagai-bagai seksaan, panas yang luar biasa, terpaksa mengikatkan akan perut daripada menahan kelaparan, dipulau oleh masyarakat, dinafikan akan hak, dijadikan seumpama hamba,
berhadapan dengan cacian dan seksaan, maka kita hari ini Allah Subhanahu wa taala zahirkan akan kebaikan umat yang terdahulu. Allah taala zahirkan akan nikmat terutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah sangat kita duduk 2-3 jam dengan keadaan suasana yang begitu selesa ini, kita rasa sebagai suatu benda yang menyeksakan akan hati kita, menyeksakan akan jasad kita. Ini merupakan kedhaifan iman kita. Ini merupakan suatu daripada contoh bagaimanakah bentuk cinta dan kasih yang perlu kita zahirkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak mana nak tidur tu cuba bangun sikit. Bangun sikit nak tidur tu. Bangun. Hak mana nak tidur ni bangun. Pandangan yang tidak enak dia tengok ni gitulah. Jadi kita berada di hadapan tuan-tuan guru yang sebagaimana dinyatakan oleh pengurusi, mana jarang kita bertemu, jarang kita melihat suasana seumpama ni, jarang kita berimpung. Jadi orang mana mengatuk tu pergi basuh muka dulu, lepas tu mari. Tadi memang ramai, ni semakin kurang. Inilah sikap kita orang akhir zaman. Dia nak duduklah keadaan suka, sedap dan tenang. Bila mari sikit ujian susah, dia kau nak lari dah. Nak lari ke situ, nak lari ke sini. Ini menunjukkan kenipisan kita, kekurangan, maknanya mujahadah kita di dalam kita menzahirkan akan makna cinta dan kasih. Kita cuma nak enak, dihampalkan dengan pemaidani, diulikkan dengan lagu-laguan, sekadar itu je. Maka itu bukan perjuangan, itu bukan penzahiran kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang kita ada ni, sebagaimana kita dengar daripada para guru yang terdahulu menyebut Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman syurga. Ulangkan perkataan tu, Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman, satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Surga ini adalah tuntutan kamu dan tuntutan kita dan tuntutan seluruh umat. Sembahyang kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita memohon kepada Allah jalan yang lurus menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka keredaan Allah taala itu diterjemahkan di dalam bentuk rahmat kasih sayang, dan rahmat kasih sayang Allah itu diterjemahkan dalam bentuk kecintaan dan kerinduan, dan kecintaan dan kerinduan itu diterjemahkan dalam bentuk kelazatan dan kenikmatan. Kelazatan dan kenikmatan itu diterjemahkan dalam bentuk janji-janji pahala, dan begitu juga kasih sayang dan ketaatan yang diterjemahkan dengan balasannya al-jannah, syurga. Al-jannah, syurga. Orang yang mampu untuk mengapai akan makna syurga itu ialah orang yang mampu mencari erti kehidupan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu mencari kehidupan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang mengenal akan tipu daya musuh, dan orang yang mengenal tipu daya musuh itu adalah mereka yang mengenal akan tipu daya sebesar-besar musuh, iaitulah nafsuka baina jambaika, nafsu engkau yang berada di antara dua tulang rusuk engkau, dua tulang lambung engkau. Nafsu kita ni pada masa ni dia nak pergi makan, dia nak tidur, dia nak rehat, dia nak enjoy, dia nak bergembira, dia nak main-main, dia nak buat benda-benda yang tidak ada manfaat, benda yang tidak ada faedah. Dia mampu bertahan walaupun 10 jam di bawah terik matahari asalkan benda itu benda yang
setuju dengan nafsu dia. Tetapi dia tak mampu, walaupun berada di bawah teduhan, walaupun 1 minit, jikalau benda itu tidak menyenangkan akan nafsu dia. Dengar perkataan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, dia nasihat kepada anak dia, ya bunayya, alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama fa inna Allah ta'ala la yuhyil qalbal mayyit bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitah biwabilil matar atau kama qala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menhikayatkan perkataan salah seorang daripada orang yang alim daripada Bani Israel, iaitulah Luqmanul Hakim, yang perkataan dia itu dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, di mana beliau menasihatkan kepada murid dia, ya bunayya, wahai anakku, alaika bimujalasatil ulama, lazim di atas engkau bersama-sama duduk bersama dengan majlis orang-orang yang alim. Maka alhamdulillah, kita pada pagi yang penuh dengan bertuah ini, kita berada di dalam suatu hidangan bersama dengan hidangan para guru kita, para murabbi kita, para masyayikh kita, para pendidik kita, yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam, laula murabbi ma araftu rabbi, jikalau bukan kerana guruku, nescaya aku tidak akan mengenal akan Tuhanku, nescaya aku tidak akan mengenal akan nabiku, nescaya aku tidak akan mengenal akan agamaku, nescaya aku tidak akan mengenal akan diriku. Maka kecintaan dan kasih sayang kita kepada guru itu adalah di antara langkahan-langkahan tangga yang membawa kepada cinta kepada Rasul, yang akhirnya membawa kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasma' kalamul hukama, dengar baik-baik perkataan ahli ilmi, daripada orang-orang yang bijak pandai, daripada orang-orang yang soleh, daripada orang-orang yang Allah Ta'ala bukakan hati mereka itu akan makna cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam, daripada kalangan arifin billah, daripada kalangan para awliya illah, daripada kalangan para murabbi kita, daripada kalangan para masyayikh kita, dan tidak pun daripada kalangan para asatizah kita. Isma' kalamal hukama, dengar baik-baik perkataan para hukama, dengar, teliti, ambil ingatan, ambil kefahaman, ambil cakna, ambil peduli setiap patah yang keluar daripada kalam hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyit, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia menghidupkan akan mati hati-hati yang mati. Hati-hati yang mati ini hati-hati yang lalai. Hati-hati yang mati ini hati-hati yang lupa kepada Allah. Hati-hati yang mati, hati yang tidak ada ingatan kepada Allah, tidak ada ingatan kepada Rasulullah. Hati yang penuh dengan syahwat, hati yang penuh dengan cinta dan kasih kepada selain daripada Allah dan Rasul, cinta kepada dunia, cinta kepada hiburan, cinta kepada perkara-perkara yang melalaikan, yang menyebabkan hati mereka itu terhijab, yang menyebabkan hati mereka itu ada dinding, yang menyebabkan hati mereka itu tidak dapat memandang akan makna cinta kepada Allah, akan makna cinta kepada Rasulullah, walaupun mereka berada dalam majlis-majlis mahabbah, walaupun mereka dihidangkan dengan perkataan-perkataan yang menunjukkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tetapi jikalau hati itu ada hijab, hati itu berpaling, hati itu tidak berhadap kepada nur yang keluar daripada hati segala murabbi, maka hati itu pada hakikatnya mayit, mati. Maka hati yang mati ini tidak ada, malaikat ditanamkan dalam bumi. Maka isma', dengar perkataan para hukamat, fa inna Allah la yuhyi qalbal mayyit, kerana Allah Ta'ala dia menghidupkan segala hati-hati yang mati itu binuril hikmah, dengan cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya hikmah, cahaya-cahaya ma'rifat, cahaya-cahaya tausiah, cahaya-cahaya mau'izah, cahaya-cahaya yang datang daripada kalam-kalam murabbi. Maka itu seumpama lampu yang menyuluh.
Itu seumpama sirajul munir, pelita yang menerankan. Itu seumpama bintang yang menjadi panduan dan pedoman. Itu seumpama matahari yang menyinarkan akan kegelapan. Allah Ta'ala hidupkan akan segala hati-hati yang mati itu dengan cahaya-cahaya hikmah yang datang daripada ahli ilmi. Kama yuhyil ardal mayyitah biwabilil matar. Sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan akan segala bumi-bumi yang kering kontang, bumi-bumi yang mati, itu dengan siraman-siraman daripada air hujan. Apabila Allah Ta'ala ingin menghidupkan akan bumi yang kering kontang, bumi yang mati, yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan, lalu Allah Ta'ala turunkan akan air hujan. Maka siraman air hujan itu menjadi sebab kepada hidupnya bumi itu dan tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan akan bumi itu dilihat dalam bentuk hijau dan menyeronokkan akan mata yang memandang. Maka begitulah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghidupkan akan hati seseorang hamba, lalu Allah Ta'ala jadikan hamba itu asbab berkhidmat kepada orang-orang yang arif, bersahabat dengan guru-guru yang mursyid, dan mereka itu mendengar akan kalam-kalam taujiah, kalam-kalam tausiah, kalam-kalam murabbi. Itulah menjadi sebab hati mereka itu bangkit, hati mereka itu hidup, dan hati mereka itu terbuka, dan hilam hijab, dan terakak satar, dan terbuka dinding. Lalu mereka melihat akan hakikat yang sebenar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu sebagai Rasul dan panduan, Al-Quranul Karim sebagai ikutan kitab yang wajib dipegangi, dan Islam itu sebagai agama yang mesti dipertahankan. Ini maksud daripada intipati apa yang kita himpunkan pada pagi ini. Daripada intipati yang disebut oleh para guru kita tentang maksud dan tujuan kita mengadakan akan majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, majlis kita ini adalah majlis cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gambaran dan lambang majlis mentakzimkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis merindui akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis memuji akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis menzahirkan akan kesyukuran di atas nikmat yang paling agung, terutusnya Nabi yang paling istimewa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai lambang. Ini sebagai lambang. Faham, sebagai lambang. Tetapi bukan maksud di sini. Maksudnya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' mengikut akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentakzim ke akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sanggup berkorban segala-galanya demi kepada Allah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita faham maksud daripada ini majlis, maka tak perlulah kita layan perkataan orang yang Allah Ta'ala butakan hati mereka itu, butakan akan akal mereka itu, lalu keluar persoalan, buat apa buat majlis-majlis maulud begini? Tujuan apa buat majlis maulud begini? Nabi tak suruh buat majlis maulud, Nabi tak suruh sambut majlis maulud, Nabi tak perintah, dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Ini benda bid'ah, ini benda yang diada-adakan, ini benda yang direka-rekakan, bukan daripada agama, bukan daripada syarak, bukan daripada sunnah Nabi. Maka suara-suara seumpama itu seumpama hamajun la khaira fiha, seumpama bunyi-bunyian lalat hijau yang duk kurung di punggung-punggung binatang lembu yang tidak perlu kita ambil peduli dengan dia. Kita teruskan agenda kita, agenda cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dengan kita semarakkan berbagai-bagai majlis. Majlis yang kita buat seumpama ini, kita hanya mengikut daripada salafus salih, daripada orang-orang yang salaf yang dulu-dulu.
yang soleh-soleh, yang martabat mereka itu sampai kepada martabat awliyaillah, sampai kepada martabat kutub, sampai kepada martabat kekasih Allah. Mereka mengadakan istighfar seumpama ini. Mereka berhimpun sesama mereka. Lalu mereka menyebutkan syama'il Muhammadiyah, sifat, akhlak, sirah Rasulullah, budi pekerti Rasulullah, perangai Rasulullah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk nak menarikkan cinta dan kasih mereka kepada Allah, untuk nak menarik dan mendatangkan cinta dan kasih mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Masjid Nabawi. Kemudian Nabi dapati ada sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkumpul bersama dengan mereka. Lalu Nabi beri salam, Assalamualaikum ya ashabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu berkumpul ni atas tujuan apa? Untuk apa kamu berkumpul? Maka lalu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan jawab, kami berkumpul ya Rasulullah kerana kami menyebut akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala ke atas kami. Bercakap tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kan nikmat Allah Ta'ala kan banyak di atas kita ni. Kalau kita nak hitung, kalau kita nak bilang, tak mampu kita nak hitung, nak bilang. Zahiran wa batinan. Nikmat zahir, nikmat batin. Faham? Dan setengah daripadanya, kami menceritakan tentang terutusnya Tuhan sebagai Rasul ke atas kami. Nikmat kami menjadi sahabat Tuhan. Nikmat kami menjadi umat Tuhan. Nikmat kami beriman dengan sebab Tuhan. Nikmat kami menerima Islam dengan sebab Tuhan. Nikmat kami dapat beribadat kepada Allah dengan sebab Tuhan. Maka Rasulullah tersenyum. Nabi tersenyum apabila mendengar jawapan daripada Sayyidina Muawiyah. Lalu Nabi bersumpah, demi Allah, sesungguhnya baru sebentar malaikat Jibril turun kepada aku dan dia beri salam kepada aku dan dia menyampaikan salam Allah Ta'ala kepada kamu dan dia beritahu sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan perhimpunan kamu. Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan perhimpunan kamu. Apa dia? Perhimpunan zikril mahabbati Rasul. Perhimpunan menyebutkan kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sendiri menyebutkan tentang kemuliaan kedatangan Rasulullah itu sebagai nikmat, sebagai anugerah, sebagai suatu sumbangan yang paling besar yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada hamba-hamba dia. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Wallahi wa izzatina wa jalalina. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ayat Al-Quranul Karim, kalamullah qadim lagi azali. Sebelum daripada wujud sesuatu daripada kainat, sebelum daripada Allah Ta'ala menzahirkan akan segala kejadian-kejadian, Allah telah menyatakan dengan kalam yang qadim lagi azali. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Demi sesungguhnya telah memberi nikmat oleh Allah ke atas segala hamba-hambanya yang beriman. Allah memberi nikmat. Maka bila Allah Ta'ala memberi nikmat, maka wajib di atas kita ini menzahirkan akan nikmat Allah Ta'ala. Wajib di atas kita ini mensyukuri di atas nikmat Allah Ta'ala. Dan kita tahadus, kita bercakap-cakap, kita mewairakan, kita menceritakan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dia nikmat yang Allah Ta'ala kata, aku beri nikmat ni kepada orang mukmin. Iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika mengutus ia Allah Ta'ala kepada mereka itu rasulan, akan seorang rasul. Rasulan, akan seorang rasul. Didatangkan dengan lapan nakirah rasulan. Kita belajar dalam ilmu nahu kita, nakirah itu pada hakikat, pada asalnya lil majhul.
dengan makna majhul. Rasulan, rasul yang mana? Tapi nakirah di sini menepati ma'rifah dengan makna ta'zim. Rasulan, yakni rasulan aziman, akan seorang rasul yang begitu agung, yang begitu maha istimewa. Itulah yang dimaklumkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ainur rahmah, merupakan ainur rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mana apabila kita melihat kepada nikmat, wajib kita syukurkan. Apabila kita melihat kepada nikmat, naklah kita viralkan ataupun kita ucapkan ataupun kita agung-agungkan ataupun kita sebut-sebutkan nikmat. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apa jua dari yang datang daripada kamu, daripada berbagai-bagai nikmat itu, faminallah, daripada Allah, faminallah, daripada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu syukur di atas nikmat kurniaan aku, maka nescaya aku akan tambahkan lagi. Dan jikalau kamu kufur di atas nikmat kurniaan aku, maka hendaklah kamu jaga. Inna azabi lasyadid. Sesungguh azab aku ini amat pedih. Jadi hari ini bagaimana kita nak mensyukuri di atas nikmat kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan a'zamu ni'am, sebesar-besar nikmat, yang merupakan ainur rahmah rabbaniyah, ain rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan akan engkau wahai Muhammad Rasulullah malaikat menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi sekalian alam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menambah di atas makna firman Allah Taala tadi, ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhda. Wahai seluruh manusia, inna dimasukkan dengan makafah, dengan makna taukid, sesungguhnya aku ini rahmatun muhda, rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu. Rahmatun muhdah, rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu. Daripada ayat tadi, kemudian ayat yang kedua, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh dapat satu kesimpulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu a'zamul ni'am, sebesar-besar nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ainur rahmatil mardiyah, ainur rahmat yang diredakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, persoalannya, bagaimanakah kamu berhadapan dengan sebesar-besar nikmat Allah? Bagaimana kamu berhadapan dengan ainur rahmah, ainur rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk menjawab persoalan ini hanya sekadar mampu dilakarkan dengan beberapa perkataan. Yang pertama, di dalam kita nak merealisasikan makna, kita mensyukuri di atas nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin merasai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada 4 perkara pada diri kita. Yang pertama, ma'rifah, mengenal. Yang kedua, mahabbah, cinta. Yang ketiga, ta'zim, memuliakan. Yang keempat, ittiba', mengikut. 4 perkara ini mesti ada di atas setiap umat yang cintakan akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka itu termasuk di dalam kategori yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada yang sehabis-habis cinta dan kasih kepada aku daripada umat aku ini,
Iaitulah nasun yakunu ba'di, sekelompok daripada manusia yang datang kemudian daripada aku. Ya waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Yang sayang, cinta dan ingin sangat hati dia itu untuk bersama dengan aku walaupun mereka terpaksa meninggalkan akan ahli keluarganya dan hartanya. Walaupun terpaksa meninggalkan keluarga dan harta demi untuk taqarrub, mendekatkan diri bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh para pujangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mensifatkan akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Hasan ibn Sabit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dirikan satu mimbar di penjuru Masjidin Nabawi, yang mana di atas mimbar itu tidak ada seorang sahabat yang berani duduk di atas mimbar itu, yang dikhususkan kepada Sayyidina Hasan ibn Sabit. Hatta Sayyidina Abu Bakar pun tak pijak mimbar itu. Di mana Hasan ibn Sabit dia memuji akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qasaid, dengan segala qasidah, dengan segala gurindan, seloka yang begitu indah, yang begitu cantik maknanya apabila kita hayati. Kata Hasan ibn Sabit, ajmalu minka lam tara aini qattu wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'anna qad khuliqta kama tasha'u. Terlebih indah daripada wajahmu, wahai Rasulullah kekasih hatiku, aku tak pernah memandang. Mata aku tak pernah memandang orang yang terlebih cantik daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syamsul huda, matahari pertunjuk, sirajul munir, pelita yang menerankan, badrun fi lail, qamar fi lailatil badar, bulan purnama di malam yang penuh dengan mengambang. Itu wajah Rasul. Ditasbihkan Rasulullah itu dengan farak dia. Nabi itu usul, kecantikan Rasul itu usul, kecantikan yang ada pada cakrawala ini farak. Tetapi tak arah sangat, tak boleh nak tasbih dah kecantikan Nabi. Lalu pinjang kecantikan farak, lalu tasbihkan Nabi itu dengan seumpama farak dia, seumpama bulan purnama, seumpama matahari, seumpama mutiara, seumpama air di waktu embung di waktu pagi, seumpama tu, seumpama ni, berbagai-bagai tasbih. Itu adalah semata-mata untuk nak, pada hakikatnya bukan nak menggambarkan akan kesumulan jamal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk nak meninggikan akan suatu yang dijadikan sebagai musyabbah bih, disebah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalu minka lam tara wa akmalu minka lam talidin nisa. Dan tidak ada orang yang lebih sempurna daripada engkau ya Rasulullah, yang dilahirkan oleh segala ibu-ibu. Semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Allah Ta'ala menghancurkan akan langit dan bumi, berapa triliun ibu-ibu yang melahirkan akan bayi saban waktu, saban ketika, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada sesuatu yang terlebih sempurna zahiran wa batinan, jasadan wa ruhiyan, zahir dan batin, jasad dan roh dan akhlak dan ciptaan melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana akramul awwalin wal akhirin, aku adalah yang paling
mulia daripada segala yang dahulu dan yang kemudian. Dan Siti Aisyah mensifatkan akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan wa anwaruhum launan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlebih indah manusia nisbah rupa paras, dan terlebih bercahaya nisbah akan kejadian. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah, maka diceritakan oleh salah seorang daripada perempuan yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman, Fatimah dan Sumayyah, dan seorang lagi iaitulah Barat. Dia menyambut, dia kata waktu Nabi saat-saat ketika Nabi lahir, kami tidak dapat melihat keluarnya Rasulullah itu daripada rahim peranakan Siti Aminah, malaikat kami diselubungi oleh cahaya yang begitu terang. Kami diselubungi oleh cahaya yang begitu terang, dan rumah Siti Aminah itu dipenuhi dengan cahaya yang begitu indah. Maka tiba-tiba dengan seorang bayi yang telah bertelak matanya, ia telah terpotong tali pusatnya, ia telah terkhitan kemaluannya, yang dalam keadaan sujud mengangkat muka ke hadrat ilahi dalam keadaan mengisyaratkan dengan kalimat tauhid, seolah-olahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lahirnya Rasulullah hampir daripada waktu fajar. Lahirnya Rasulullah itu adalah menyelangi di antara kegelapan dengan kecerahan. Ini isyarat Rasulullah itulah Nabi yang akan memadamkan kegelapan dan yang membawa sinar cahaya yang terang. Itulah dengan menghilangkan akan kejahatan, kezaliman dan kegelapan jahiliah kufur, membawa kepada cahaya pertunjuk iman, Islam dan ihsan. Itu isyarat daripada saat dan ketikanya baginda Rasul dilahirkan ke sebelum sedikit daripada fajar hari Isnin yang begitu barakah. Jadi katanya dan sabda sambungan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah tadi, lam yasif wasifun qattu illa syabbaha wajhahu bil qamar fi lailatil badar. Tidaklah mensifat oleh seseorang yang mensifat akan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat, mereka menyerupakan akan wajah Nabi itu seumpama qamar, bulan purnama, fi lailatil badar, pada malam yang penuh dengan kegemilangan. Ini malam 15 penuh, maka bulan purnama itu begitu indah suasana, rupa dia dalam keadaan cahaya yang begitu menarik, mengasyikkan. Itulah laksana wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana riquhu ala wajhi misla lu'i wa atyabu minal miski. Dan adalah peluh yang mengalir di atas wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mislul lu'lu'i, seumpama permata lu'lu', bercahaya-cahaya, berkilau-kilau, gilam gemilam, seumpama permata lu'lu' yang disinari oleh cahaya matahari yang mengeluarkan akan cahaya yang begitu indah. Wa atyabu minal miski, yang terlebih haram daripada kasturi, yang terlebih haram daripada bau-bauan, yang terlebih haram daripada sesuatu yang wangi. Tidak ada yang terlebih wangi daripada peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terlebih indah daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terlebih sempurna daripada tubuh badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan ma'rifat. Kita kena kenal siapa itu sesosok tubuh yang dinamakan dengan Muhammad fil ardi wa Ahmad fis sama, yang dinamakan dengan Muhammad di atas muka bumi ini dan dengan Ahmad di alam langit di sana. Dan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan dikenali saat dilahirkan, tetapi sebelum daripada Nabi dilahirkan, di kalangan umat-umat yang terdahulu,
Bahkan di awal-awal kejadian, Nabi Adam alaihissalam telah menyebut dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, telah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum daripada wujud sesuatu daripada makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan akan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ilmunya yang qadim lagi azali. Wa rafa'na laka zikrak, aku angkatkan akan nama engkau setinggi-tingginya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah maksud daripada istighfar kita pada hari ini. Jadi tak padahal kita letih dalam keadaan begini, sedangkan kita disajikan untuk mengenali semulia-mulia makhluk. Sedangkan kita dipertontonkan untuk mengenali seindah-indah budi perketi. Sedangkan kita diberitahu tentang sehebat-hebat kejadian yang di hari akhirat kelak seluruh alam, seluruh makhluk, seluruh khalaik akan mencari-cari siapakah ia yang syafi'ul uzma, siapakah dia yang memberi syafaat yang paling agung. Maka tidak ada siapa yang pada hari itu mampu untuk mengangkatkan suara, mengangkatkan akan kepala dan muka, apatah lagi nak bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala malaikat dia membisu, segala rasul alaihi wasallam dia membisu, segala wali-wali Allah dia membisu, segala mereka yang mengabdikan diri kepada Allah di atas muka bumi dengan pengabdian yang luar biasa, dia pada hari itu hanyalah mampu berkata nafsi, 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 diriku jua, diriku jua, diriku jua. Ada sebahagian mereka yang berada di dalam keadaan azab yang begitu maha dahsyat. Ada sebahagian mereka yang keluar daripada kubur menuju kepada padang mahsyar, tempat perhimpunan, dalam keadaan bertelanjang, tidak mempunyai pakaian, tidak mempunyai kasut. Di antara mereka yang diubahkan rupanya menjadi rupa seekor babi, menjadi rupa seekor anjing, dan ada di antara yang mempunyai jasad yang begitu besar dan bau yang begitu busuk, dan ada di antara mereka yang kudum segala anggotanya, tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai mata, tidak mempunyai kaki, dan ada di antara mereka yang bangkit dalam keadaan buta, dalam keadaan pekak, dalam keadaan bisu, dan ada mereka yang bangkit daripada kubur seumpama mereka yang dirasukkan oleh hantu syaitan yang tidak tahu hendak ke mana, dan ada di antara mereka yang tenggelam dalam peluh masing-masing dalam keadaan begitu maha dahsyat, dalam keadaan huru-hara yang tidak pernah dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan dan di atas satu tapak kaki 70,000 tapak kaki bertindih-bertindang di antara satu sama lain. Allah dalam keadaan murka yang bersangatan. Siapakah penyelamat? Siapakah yang dapat meneduhkan keadaan itu? Siapakah yang dapat menghuraikan kekesutan itu? Siapakah yang mampu untuk mengangkatkan musibah itu? Siapakah yang mampu untuk meneramkan keadaan? Siapakah yang mampu untuk menjadi juru bahasa ketuhanan? Siapakah yang mampu untuk menjadi wakil daripada keadaan yang begitu maha dahsyat? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon simpati daripada Allah, memohon rahmat kasih sayang daripada Allah, memohon renungan daripada Allah. Tidak ada siapa yang mampu, tidak ada siapa yang sanggup daripada awal dan akhir. Malaikat ia juga seorang, malaikat dia seorang yang mampu, orang yang pernah mengikatkan perut dengan batu, menahan kelaparan kerana cinta dan kasih kepada umatnya. Orang yang pernah dilontarkan dengan batu sehingga berdarah mukanya kerana cinta dan kasih kepada umatnya. Orang yang pernah diletakkan akan najis di atas kepalanya tetapi sabar dan kerana cinta dan kasih kepada umatnya. Orang yang kakinya bengkak kerana sentiasa menghidupkan malam berdoa kerana cinta dan kasih kepada umatnya. Orang yang terdahulu melambaikan cinta dan kasih. Orang yang sentiasa melakukan perkataan rinduku kepada umatku, rinduku kepada umatku. Siapakah laki-laki itu? Siapakah yang begitu bertuah? Siapakah yang begitu indah akhlaknya? Siapakah yang begitu murni namanya? Siapakah yang begitu jujur sikapnya? Siapakah yang begitu prihatin wataknya? Siapakah yang begitu indah kelakuannya? Ingatlah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama ini berkali-kali di hati kita. Ingatlah,
Zikruhu yuhyin nufuz. Zikruhu yuhyin nufuz. Ingat kepada Nabi Muhammad itu menghidupkan akan hati. Zikruhu yuhyin nufuz. Ingat kepada Nabi Muhammad itu menghidupkan akan hati. Mad'uhu yumhiz zunud. Dan memujikan akan Muhammad itu menghapuskan akan segala dosa. Dan hubbuhu yufnil kurub. Dan cinta kepada Nabi Muhammad itu mengangkatkan segala musibah bala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau jualah yang mampu untuk melaksanakan tugas yang begitu maha penting ini. Tugas yang begitu maha agung ini. Tugas yang begitu maha mencabar ini. Untuk menyelesaikan masalah faslul qadha. Menyelesaikan akan hukuman. Maka Nabi SAW bangkit sebagai Rasul yang paling agung. Menuju kepada Arsul Rahman. Sujud kepada Allah. Memuji akan Allah dengan pujian yang tidak pernah didengar pujian daripada awal ciptaan hingga akhir ciptaan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Ya Muhammad, Ya Habibi, irfa' rasak, isal yu'tal. Wahai Muhammad, wahai kekasihku, angkatkan kepala engkau. Angkatkan kepala engkau. Itu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintah langsung daripada Allah supaya mengangkat ke akan suara. Angkat kepala dia. Isal, minta. Hari ini adalah hari engkau. Hari ini adalah hari engkau. Tu'ta. Nescaya diberikan akan engkau. Barang apa yang engkau minta pada hari ini, maka permintaan engkau tidak akan ditolak. Permintaan engkau tidak akan ditahan. Engkau akan diberi segala apa yang engkau minta. Isfa' tu syafa'. Beri syafa'atlah oleh engkau kepada siapa yang engkau kehendak. Tu syafa' nescaya engkau akan diberi syafaat. Kerana tu kita kena ingat, hari ini kita bersusah payah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau susah payah kita tu sikit sangat kalau nak banding dengan susah payah pada sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana Bilal, bagaimana Mus'ab ibnu Umar yang terkudung tangan kanan dan tangan kirinya, yang tersosok tombak di dadanya demi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup kita sampai tahap tu? Bagaimana Sumayyah ibu Ammar, ia ditosak daripada dubur hingga keluar tembak sampai ke mulut dalam keadaan syahid kerana mempertahankan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang tua tetapi awal syahid dalam Islam, Sumayyah. Nabi kata malaikat melambai-lambai kepada Sumayyah. Permaidani merah dihamparkan di hadapan Sumayyah menuju kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bilal Ibnu Rabah sanggup ditelanjangkan, dipakai dengan baju besi, dijemur di tengah panah yang membakar ke akan kulit, tidak keluar daripada mulutnya melainkan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Tidak pernah menunjukkan simpati kepada musuh. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Segala mereka yang berada di keliling Rasulullah daripada kalangan para sahabat, dan insya-Allah diikuti oleh segala mereka yang kemudian sampai kepada kita hari ini. Golongan yang tidak memberi muka kepada golongan-golongan kufar. Golongan yang begitu hebat di hadapan orang-orang yang kufur kepada Allah. Ruhama'u bainahum. Tetapi sangat berkasih sayang di antara mereka itu. Itu di antara ciri-ciri dan watak orang yang cinta dan kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima pertolongan syafaat daripada Nabi. Maka kita pada hari ini kita tuntutlah supaya kita salah seorang ya Rasulullah. Jangan engkau lupa kepada muka-muka yang hadir pada hari ini. Jangan engkau lupa daripada muka-muka yang hadir pada hari ini, daripada kalangan guru-guru kami, daripada kalangan murid-murid kami.
Campakkan perasaan keikhlasan dalam hati mereka untuk hadir dalam majlis seumpama ini. Campakkan keikhlasan dalam hati mereka itu untuk mempertahankan agama kamu yang mulia ini. Campakkan perasaan yang begitu ikhlas dalam hati mereka itu mencintai engkau ya Rasulullah. Bukan hanya keluar daripada bibir mulut, tetapi mari daripada sanubari hati yang begitu mendalam, yang apabila dibelahkan akan hati itu, nescaya terpancar akan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hayyun fi qulubina. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang sentiasa hidup di dalam hati kami. Pandangkanlah kami ya Rasulullah. Pandangkanlah kami ya Allah. Dan jadikanlah muka-muka ini di hari akhirat kelak ghurrah muhajjalin. Muka-muka yang bercahaya. Dan segala anggota-anggota yang bercahaya. Yang penghulunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kami di hari akhirat kelak ya Rasul, ya Allah, ya Tuhan kami, orang yang dapat minum air Kausar, qalan haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada lempahan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kami yang berhimpun pada saat ini, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, bersama-sama dengan segala kekasih-kekasih Nabi yang berada di belakang Nabi ketika Rasulullah memegang diwa'ul hamdi, panji kepujian. Bangkitkanlah kami ya Allah, ya Rasulullah, bersama dengan orang yang sentiasa hidup mereka itu, mati mereka itu di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penuhkanlah hati kami dengan mahabbah, penuhkanlah hati kami dengan ma'rifah, penuhkanlah hati kami dengan keikhlasan, penuhkanlah hati kami dengan siddiq, penuhkanlah hati kami dengan sakinah, dan penuhkanlah hati kami dengan maghfirah. Mudah-mudahan Engkau akhirkan akan kehidupan kami di atas dunia yang sementara ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tidaklah kami meninggalkan akan majlis ini malaikat dosa kami diampunkan oleh Engkau ya Allah, dan darajat kami diangkatkan oleh Engkau ya Allah, dan segala musibah yang melanda umat ini akan dihilangkan oleh Engkau ya Allah, dan Engkau berkatilah majlis tempat ini ya Allah, dan Engkau suburkan tempat ini dengan ilmu dan amal, dan mudah-mudahan akan melahirkan akan penolong-penolong agamamu, penolong-penolong sunnah Rasulmu, dan penegak-penegak panji keadilan, sehinggalah Allah Ta'ala menghancurkan langit dan bumi. Jadi sekadar itu yang diucapkan, dan waktu pun dah agak lewat daripada tadi sampai sekarang. Mudah-mudahan perhimpunan kita insya-Allah diredai oleh Allah Taala zahiran wa batinan. Jadi sebagai penutup, maka ucapan jutaan terima kasih kepada pihak pengelola majlis daripada jawatan kuasa Madrasah Daruz Zahra. Mudah-mudahan muafakat dengan nama itu, maka tutuplah dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.